Kejayaan satu wawasan, bersama memburu harapan, mengecapi kesejahteraan. Kita tak pernah putus asa, walau halangan di depan mata. Terisihan sejahtera bersama. TND telah diketepikan, usaha demi masa TND bersama memburu harapan, mengecapi kesejahteraan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sekali pada malam ini untuk menceritakan satu hal yang terlalu dekat dengan hati saya, sebab saya dari banyak kali saya cerita dilahirkan dan dibesarkan dekat dengan kilang minyak nyok. Okey. Dan saya pernah cerita dahulu macam mana saya ada waktu musim main kat kilang kelapa ni. Memang ada geng yang pergi cari taik minyak, tahu kan. Kita tak main lah dengan minyak-minyak kelapa yang tengah panas tu, sebab kilang tu prosesnya bukan untuk VCO. Zaman-zaman dulu mana orang tahu tentang virgin coconut oil semua ni, betul tak? Tapi parti minyak kelapa atau minyak nyok, kata orang utara nyok, okey. Tadi ada orang tanya, Dok, nyok tu apa? Dia juga orang tak tahu. Tapi air nyur, air kelapa ataupun minyak kelapa pada malam ini, banyak kita cerita tentang isi dan dia punya air pada 2-3 minggu yang lepas. Tapi minggu ni saya nak fokus kepada parti, bermaksud apa yang ada di dalam minyak kelapa yang sebenarnya. Boleh? Okey, kalau dah bersedia, tolong ambil perhatian, terutama sekali bagi mereka yang ada anak yang kecil lagi ataupun cucu-cucu you masih berlari-lari tu, yang senang dapat sesama, senang dapat batuk, senang dapat ada kadang-kadang penyakit kulit ke, ataupun senang infection lah, pendek cerita, ataupun dia malap sikit, lembab. So macam mana kita nak majukan ataupun kita nak jaga ketumbesaran mereka ni? Of course kita yang dah dewasa kena belajar jugalah, sebab penggunaan minyak kelapa ni bukan untuk orang ataupun kalau saya nak fokus kepada kanak-kanak saja, tak. Dia lebih kepada kesemua sekali, sebab ada cerita pada malam ni. Maka kalau dah bersedia, saya ucapkan terima kasih kerana sudi join. Tolong tekan like dan love dan share kalau dapat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak yang datangnya daripada santan datangnya daripada kelapa, dan kelapa datang daripada pokok kelapa. Okey, maka anda kena tahu asal usulnya semuanya daripada kelapa, dan kelapa ni adalah seed atau biji. Dia sebenarnya bukan buah. Saya ulang, kelapa sebenarnya di dalam sains dia adalah seed, biji, dia bukan buah. Tetapi selalunya of course lah, sampai sebesar macam tu semua orang mengaku dia sebagai buah. Tak apa, itu soal kecil. Yang penting ialah dalam kelapa ni ada isinya, dan isinya yang paling penting kita fikirkan bila dah tua, dah dewasa, maka kita boleh ambil kelapa tu dan dibuat sebagai minyak nanti. Okay, so bila mula-mula ada dua style, satu dengan kepanasan, satu lagi dengan dalam keadaan sejuk, maksudnya tidak ada orang panggil haba. Okey, yang dengan kepanasan sama ada dia ambil santan tu, diperah dulu, lepas tu dimasak, maka jadi minyak. Itu dipanggil minyak kelapa. Boleh pakai, tak ada salah, memang one of the best. Tapi nak best lagi, maklum saja, apa saja yang dipanaskan atau dimasak, dia selalunya merubah sedikit ataupun mengurang zat-zat vitamin, mineral ataupun antioksida yang ada dalam tu. So ramai orang dah tahu zaman moden ni semuanya cold press. Cold press maksudnya tidak menggunakan sebarang haba, dan dalam mereka press tu pun mereka menekan semua tu, ada squeeze tu semua, nak keluarkan minyak tu pun tak boleh dalam keadaan yang panas pun. Okey, faham? Bila jadi macam tu, okey, itu satu cara. Nombor dua, kalau dia ambil santan tu nanti, selalunya bila dikata cold press tu, dia simpan dalam tempat sejuk. Dia biarkan, orang panggil dalam erti kata macam peram.
tak peram, dia simpan beberapa hari dan dia tengok bila ada asingnya antara dia punya cradle ke atas tu, macam orang panggil atas tu dia macam berkumpul, berketul-ketul, bawahnya tu semua minyak, dan minyak tu kalau diproses lagi untuk buang bau, buang yang hanyir-hanyir ke apa untuk dibersihkan jadi betul-betul bersih, yang tu dipanggil virgin coconut oil, tidak ada kepanasan langsung. Faham? So yang tu saya ulang dipanggil VCO. Okey. Now dalam VCO ni pula, okey, boleh ikut sekarang. Dalam virgin coconut oil, minyak kelapa dara ni, dalam tu ada hampir ada kajian mengatakan antara 50 hingga 60% MCT oil. Dalam VCO ni, virgin coconut oil ni, ada dalamnya 50 hingga 60%. Ada yang kata sedikit sampai, saya pun tengok jauh sangat perbezaan, ada yang kata sampai 20% saja. Tapi kebanyakan kajian mengatakan antara 50 hingga 60% daripada VCO, virgin coconut oil ni adalah MCT oil. Apa pula MCT oil ni? Supaya you tak pening kepala. Medium chain triglyceride yang orang tengah sibuk-sibuk cakap sekarang ni adalah minyak yang boleh keluarkan bila you minum dia boleh keluarkan tenaga serta-merta. Maksudnya tak payah tunggu lebih daripada 2-3 jam. Selalunya pemakanan kita kan nak dapat tenaga tu paling-paling awal pun 2-3 jam. Yang ni tak sampai 20-30 minit dah boleh pakai. Faham tak? Sebab apa? Dia melalui proses orang kata apa yang tidak kena singgah kat liver langsung. Kalau makanan lain kena diproses oleh stomach, masuk small intestine, lepas tu dia pergi ke liver proses, nak kena tunggu bile pula dulu sebab lemak semua ni kan. Tapi yang MCT oil yang ada dalam minyak kelapa dara ni, MCT oil ni, okey, ni dah habis faham? 50-60% ni adalah MCT oil, dia terus naik, boleh pergi yang paling utama kat kepala dulu, maksudnya otak kita boleh pakai yang dinamakan ketone tu. Sebab dia cepat tukar daripada MCT oil jadi ketone, dan ketone tu boleh dijadikan sebagai tenaga. Dia juga boleh pergi ke jantung dan body kita pun boleh pakai. Maka kemujarapan pertama disebabkan ada MCT oil ni ialah apa yang dinamakan boleh turunkan berat badan, sebab kita tenaga cepat dapat dan kita tak rasa lapar. Faham tak? Sebab dia dah ada bertenaga. Jadi satu adalah tenaga cepat dapat as soon as possible. Number two, orang-orang yang bersukan memang suka ambil MCT oil ni. Sebab apa? Dia dapat charge setengah jam sebelum dia masuk gym. Dia ambil setengah cawan katakan minyak kelapa dara ni. Okey, sebab apa? 50 hingga 60% boleh diguna pakai serta merta. Faham? Jadi kalau anda dah kuih kering, tak payahlah ambil ni banyak-banyak, nanti dia nak cari lemak-lemak juga nanti. Sebab apa? Nombor 2, kemujarapannya ialah dia bakar lemak. Dia orang kata fat burning punya efek. Maklum sajalah dia cepat, dia panas, maka bila dia nak habis tu dia nak cari lagi lemak-lemak. So kalau badan you langsung kurus kering tak ada lemak, tak salah ambil banyak sangat MCT oil ni. Nanti tak ada apa pula, dia lepas dia dah habis dia punya MCT tu, dia nak cari apa lagi kan, tenaga you. Okey, so kemujarapan ni ada nombor 3 pula. Bila you senang, orang kata apa, senang kenyang ataupun tak lapar, maka ada satu lagi perkara yang berlaku, iaitu insulin you pun tidak meningkat, sebab dia tak perlukan gula dan sebagainya, maka dia mengimbangkan you punya blood glucose. Cantik tak? Kalau you rajin makan minyak kelapa dara ni, sebabkan MCT oil tu, you dapat mengkontrol you punya diabetes, terutama sekali pre-diabetes. Orang yang diabetes tinggi pun boleh bantu, tapi orang yang borderline ni cukup mujarab. Tu kemujarapan yang ketiga. Okey, yang keempat saya nak bagi tahu sekarang ialah masalah otak pula.
bukan masalah apa. Kita ni kan kadang-kadang cepat rasa letih, kadang-kadang kita pukul 2 petang je dah tak bersemangat, tak boleh fokus. Jadi mental kita ni ataupun cognitive power, cara kita boleh memikir sesuatu, membuat kerja dengan boleh steady sampai petang pun boleh dibantu dengan MCT oil ni. Ingat semuanya datang daripada minyak kelapa. Parti pertama jadi santan jadi minyak, itu dah parti kedua. Parti yang seterusnya ekstrak lagi, ketiga, dalam minyak kelapa tu ada MCT oil, itu yang stage ke berapa, fasa keempat dah. Nanti saya bagi fasa yang lagi satu, yang kelima pula, apa pula ada dalam MCT oil. Tapi kita bagi kemujarapannya dahulu. Nombor 6 pula, nombor 5 balik kepada otak tadi, dia meningkatkan daya pemikiran dan dia menghindar daripada masalah nyanyuk. You kalau nak lambatkan proses penuaan, terutama sekali otak, maksudnya kalau otak tu bukan nak nampak handsome, muka cantik ke tak kan, dia lebih kepada pemikiran you, boleh fikir lagi tak, lupa tak. Jadi kalau kita nyanyuk cepat, berarti kita boleh, kalau sebelum dia teruk lah, you cepatkan amalkan MCT oil ni. Faham? Okey, ada orang yang ada sejarah sawan katakan, ataupun ada sejarah Parkinson, ataupun bukan sejarah, maksudnya apa, family ada, you pun risau dan tangan dah mula ketar-ketar, tak steady, jalan pun dah mula orang panggil apa, terketar-ketar lah kan. Sebelum dia jadi serius. Sebab semua penyakit-penyakit neurodegenerative disease ni, maksudnya neuro, nerve, saraf, degenerative maksudnya dah mula nak rosak, akan berkurangan. Kalaupun nak jadi, dia lambat. Sebab apa? You membantu memberi orang kata apa, kuasa, di mana MCT oil ni boleh membantu kepada sel-sel otak. Okey, dan dengan cara tak langsung dia menstabilkan mood kita. Kalau kita masih tidak bermasalah yang teruk tadi, nerve tadi itu semua, maksudnya peringkat you masih muda lagi, tak salah kalau you mempertahankannya, sebab dia mententeramkan you punya mood. Tahu mood tak? Emosi you. Jaga baik. Semua ni ada kaitan dengan dia punya kecepatan terus memberi tenaga yang positif kepada minda kita. Cun tak? Okey, ni Tuhan bagi ni kemujarapan. Cuma you nampak macam minyak nyok aja, tetapi dia punya parti dia punya ekstrak dia, minta maaf mucun banyak sangat kat belakang tu. Masih lagi mood gaya. Ni mood lah ni kan. Satu lagi kemujarapan yang harus you ingat ialah dia boleh membantu menurunkan blood pressure pun. Dahsyat. Sebab apa? Dia boleh menurunkan blood pressure? Sebab dia ada anti-inflamasi. Anda semua tahu inflammation adalah satu daripada teori yang boleh dipercaya sebagai penyebab penyakit. Ada banyak teori bakteria, teori inflamasi, teori angiogenesis, maksudnya penumbuhan pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil yang baru-baru, selalunya untuk kanser lah ni, dia cepat naik berakar semua tu. Teori stem cell, teori autophagy yang orang antioksida semua tu kan, yang mencuci karat-karat dalam badan tu. Tapi inflammation adalah salah satu daripada penyebab utama kenapa blood pressure kita boleh jadi masalah. So kalau dia boleh kontrol inflammation, anti-inflamasi, maka blood pressure selalunya pembuluh darah punya lining dalam tu jadi lebih licin. Maksudnya kelancaran darah tu boleh terkawal. Dan seterusnya, yang zaman-zaman moden sekarang ni, zaman-zaman 2 tahun lepas ni, tahu zaman apa? Zaman COVID ni, kita selalu risau tentang virus semua kan. Dia juga memainkan peranan. Saya tak kata kat sini yang dia boleh bunuh COVID macam tu saja, tapi dah ada orang dah mula buat kajian, bahkan di Filipina, tak salah saya, mereka menjadikan minyak kelapa ni sebagai orang kata apa, macam preventif, atas dasar petua ataupun atas dasar anecdotal, maksudnya testimoni orang yang dah amalkan tu, mereka nampak lebih sihat daripada mereka yang tak ambil langsung minyak kelapa. Faham? Kan Filipina antara pengeluar minyak kelapa yang terbesar di dunia, samalah Indonesia dan sepatutnya Malaysia pun kan. Tapi saya cerita ni sebab dia ada antivirus, antibakteria, anti kulat.
maksudnya anti fungus, anti yeast ni, macam candida semua. Orang perempuan kan ada masalah keputihan, masalah selsema, selalunya virus-virus corona yang lain daripada COVID pun dah banyak kajian dibuat untuk minyak kelapa ni, no problem. Okay. Dan bila dia extract, yang last kali saya nak cerita sekarang, ada lagi bonus-bonus lain. Umpamanya dia mengurangkan masalah you craving, kempunan kepada bahan-bahan yang bergula. Orang yang rajin nak ambil kelapa ni, minyak kelapa, minyak nyok ni, dia akan kurang ketagih kepada benda-benda yang selalunya kita ketagih apa, benda yang kuih muih, gula, kalau tak kena katakan benda yang bergandum, itulah dia. Okey. Ataupun satu lagi ialah dia mengurangkan masalah sakit jantung pun. Dia membantu orang yang bermasalah di bahagian jantung, cardiovascular diseases, termasuklah penyakit seperti ada atherosclerosis ataupun ada arrhythmia, tak degupan jantung, irama jantung yang tak betul. Of course bagi mereka yang dah tahu sangat, minyak kelapa ni orang India pandai daripada orang panggil apa, turun-temurun dulu. Dia orang, tok nenek dia orang dari awal lagi pagi-pagi dah sapu lumur minyak satu badan ni, daripada rambut sampai ke kaki, betul tak? Sebab tu kalau you tengok kulit dia orang dan rambut dia orang kualitinya lain daripada kita. Alright. Lepas tu rambut, kulit, lagi yang bagusnya ialah ada orang bagi untuk autisma. Tahu autisma? Budak-budak kecil yang kadang-kadang ada masalah masa dia orang kecil, ada brain slight damage ke apa-apa yang nak di stabilize bila dia besar nanti. So ramai orang bagi minyak kelapa darah. Sama juga yang saya kata apa tadi, yang epilepsi kan, itu bagus sebab dia memerlukan keton juga. Alright, last kali bagi mereka yang dah buang gallbladder, dia tak berapa nak risau kalau dia ambil banyak minyak kelapa darah ni atau MCT oil ni. Sebab apa? Dia tak perlukan laluan melalui bile ataupun liver. Maka orang yang ada fatty liver pun bagus untuk you amalkan ni semua. So immunity dah meningkat. Baik, sekarang tiba masanya parti yang betul-betul parti dalam parti, maksudnya di-extract mungkin dah fasa kelima di-extract ni, keluarlah satu daripada MCT ni. MCT ni kan selalunya yang terkenal dengan 4 carbon molekul dia, maksudnya carbon 6, tak salah saya 6, 8, carbon 10 dan carbon 12. Empat-empat ni memainkan peranan. 3 yang pertama tu mengeluarkan keton secepat mungkin bila you dah ambil minyak ni. Namanya seperti apa, caprylic, caproic dan capric. Nama pun propric semua, tetapi yang penting dia ni lah yang menyebabkan saya kata energy tu meningkat. Tahu tak? Memang real, sains dah confirm, bukan direka-reka ni. Cuma yang nombor 4 tu yang jadi bual cerita zaman sekarang, dan mungkin dalam beberapa tahun ni orang akan banyak menceritakan daripada MCT oil ni. Carbon 12 dia akan keluar satu yang dinamakan, namanya panjang ni, glycerol monolaurate atau nama pendeknya monolaurin. Mungkin you pernah dengar kalau you rajin baca Google dan sebagainya. Dan monolaurin ni kita dah mula tahu macam mana mereka mengeluarkannya, dengan syarat ada sistem, ada patented. Maksudnya di universiti tempatan pun ada seorang 2 profesor yang dah pandai. Kita dah bekerjasama untuk menyuruh mereka mengeluarkan apa yang dinamakan bukan virgin coconut oil anymore. Dia tak panggil oil lagi dah, dia panggil virgin coconut emulsion. Emulsion ni maksudnya dia lebih ada campuran khas waktu dia proses ekstrak tu, dan bila dia keluar tu rasanya lemak dan manis. Betul-betul sedap lah kalau you bagi. Sebab tu saya buat ni untuk kanak-kanak. Sebab orang dewasa saya kira you ambil yang minyak lah. Sebab budak-budak dia tak akan mau ambil yang minyak-minyak hanya. Takkan kadang-kadang setengah orang tak suka kan. Tapi sebenarnya VCO very mild. Ada lagi minyak-minyak yang lebih teruk.
Namun disebabkan dia boleh larut dalam air pun ni monolorin ni, setelah dia ekstrak lagi, maka dia lebih mudah kita masuk kat salad, masuk kat dalam minuman. Jadi budak-budak, sebab tu saya suruh budak-budak awal-awal lagi belajar minum benda ni, sebab dia ada 7-8 kemujarapan tadi. Dan selalunya doktor-doktor yang dah pandai akan bagi monolorin ni dalam bentuk spray ke, dalam bentuk titik ke. Cuma jangan bagi botol ataupun bagi terus kat budak tu, nanti 2 hari sekali dia suruh minta botol baru pula. Sedap sangat. Kalau demam, batuk, sesama, beringui semua tu senang sangat. Yang ni lah selalunya saya pun bagi. Ramai yang dah tahu pun dah mula cari ni. Orang panggil cold and flu, inilah untuk budak-budak supaya tak payah ambil, kalau boleh tak payah ambil antibiotik lah. Dan ada juga antibiotik yang resistant, dia apa orang panggil degil dengan antibiotik apa pun tak baik. Inilah pengganti dia, insyaAllah. Ni memang dah terkenal. Kalau orang kita yang ada candida, termasuk orang dewasa, perempuan yang ada masalah keputihan, ataupun kita yang ada masalah kurap, penyakit kulit ni lah, ada ni lah, bertukar-tukar warna kulit, maksudnya sampai gatal, panau semua, ataupun you senang sangat kena bakteria, kena infection, kena kulat, kena masalah virus selalu sangat, ataupun pecah-pecah mulut, orang putih panggil cold sores atau herpes kan, pecah-pecah kat ni mulut ni, ataupun suka sangat nampak letih, tak bermaya dan tak bertenaga. Saya ulang, kalau yang tak bertenaga, yang ni lah energy booster. Dan kalau dia agak-agak lembab sikit, lambat-lambat sangat nak jawab-jawab ni, cuba you, bukanlah kata dia boleh, kalau ambil monolorin boleh pandai cepat, tak, tapi dia boleh, orang kata apa, fokus. Sebab dia adalah juga makanan untuk otak, jadi dia boost tenaga, dia boost otak kanak-kanak ni, maka nampaklah perbezaan nanti. Jadi banyak kemujarapan, sebenarnya lebih daripada 7. Dan kalau kajian ni dah siap, nanti kita bila campur dengan beberapa lagi bahan mineral yang cantik-cantik, seperti setengah vitamin, seperti vitamin D kan, multivitamin, okey, ataupun macam kita campur dengan habatus sauda lagi, masuk dengan madu, dan juga tak lupa dengan omega 3 daripada sacharin oil tu. Memang kalau saya kata boleh lawan virus, memang dah ada kajian. Tapi kalau saya nak kenal pasti dia boleh lawan sampai COVID-19, yang confirm habatus sauda dengan madu tu dah ada. Okay, so kita kombinasi sekali dengan untuk kanak-kanak spray, sebab kemungkinan dia orang tak boleh ambil kapsul, kecuali kalau atas pada umur 10-12 tahun tu dah boleh telan, tak apalah. Saya lebih risau bawah pada umur 10 tahun ni, umur 7 tahun kan, virus-virus zaman sekarang ni dia tak kenal umur, betul tak? Jadi kita cuba pertahankan supaya tak kerap kena infection dan immunity meningkat. Yang ni dah confirm, yang mengatakan bahawanya monolorin ni antara extraction yang paling orang kata apa, zat yang dah betul-betul kau punya, faham tak kau, maksudnya daripada cair sampaikan very concentrated, sampaikan the best. Tapi yang saya shock sekali tu rasa dia tu. Baiklah tuan-tuan sekalian, insyaAllah kalau semua siap nanti saya akan lancarkan minggu depan, boleh? The new monolorin daripada DND. Okey, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada Let Go and Feel Good. Semoga dunia anda sentiasa dalam keadaan dunia bahagia dan akhirat syurga. Oh, saya mohon diri, besok saya akan berangkat ke Tanah Suci. Lagi sekali saya minta maaf kalau ada sebarang kesilapan. Maklum saja saya tidak sunyi daripada membuat kesilapan. Apapun kita senyum-senyum sokmo, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.